Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam siri video ini kita akan lihat topik ketiga dalam kursus kita, dan topik ini ialah telekomunikasi dan rangkaian. Jadi kalau kita ingat balik dalam kuliah yang lepas, kita telah pergi lihat perisian dan perkakasan, dan seterusnya hari ini kita akan lihat rangkaian dan telekomunikasi iaitu merupakan salah satu daripada komponen teknologi maklumat yang kita telah senaraikan pada kuliah yang lepas, iaitu ada 5. Jadi teknologi ataupun rangkaian dan telekomunikasi adalah salah satu daripadanya. Jadi kita lihat sedikit background, iaitu perkembangan rangkaian dan telekomunikasi ini, iaitu talian komunikasi dan juga talian telefon dah converge, iaitu bergabung. Kalau dahulu kita boleh ingat, khususnya saya sendiri boleh ingat zaman yang mana telefon dan komputer, talian komputer adalah berbeza. Tapi sekarang kita lihat dalam kita menggunakan komputer ataupun talian komunikasi kita, dia merge dengan komputer. Maknanya dengan talian internet contohnya kita boleh buat komunikasi telefon, video kan. Dan di dalam ni dia beritahu bahawa broadband ataupun jalur lebar dah menembusi 60% di Amerika, tapi ini ialah pada tahun 2007. Jadi kita expect jauh lebih banyak daripada itulah, mungkin 100% ataupun menghampiri 100% lah. Dan juga bukan sahaja broadband, bahkan wireless broadband. Maknanya anda boleh dapat internet laju dengan daripada mobile phone anda sendirilah. Okey. Dan ini pun kita perkara yang sudah berada di zaman kita ni. Okey. Jadi untuk kita pergi lebih berbincang dengan lebih detail tentang rangkaian dan telekomunikasi, kita lihat dulu tentang apakah asas dia. Telekomunikasi ataupun rangkaian, kita lihat kepada asas dia, iaitu apakah dia yang dimaksudkan sebagai rangkaian komputer. Bila kita sebut rangkaian komputer, bermakna adanya perhubungan antara sekurang-kurangnya dua komputer, dua device lah atau lebih. Tapi kalau komputer kita guna standalone, iaitu kita katakan kita offkan dia punya wifi kan, dan kita tidak menggunakan sebarang alat bluetooth kan, maka dan kita tidak sambung dengan printer contohnya kan, maka komputer kita tidak berada di dalam satu rangkaian. Jadi rangkaian melibatkan perhubungan antara dua device lah atau lebih. Dan di dalam satu rangkaian maka ada komponen-komponen yang utama. Di dalam rangkaian yang mudah, pertama ni ialah klien komputer ataupun komputer yang digunakan oleh end user lah ya. Kemudian server komputer, iaitu komputer yang memberikan perkhidmatan ataupun data kepada user melalui klien komputer. Kemudian network interfaces, iaitu satu komponen ataupun alat yang diperlukan pada klien komputer supaya klien komputer tu boleh berada di dalam rangkaian. Kemudian connection medium, iaitu bagaimana komputer-komputer tersebut dirangkaikan. Network operating system, iaitu perlu operating system yang mengendalikan network. Kemudian perlunya kepada hub atau switch. Hub atau switch ni dia untuk menyampaikan data antara device. Okey. Kemudian router. Jadi router ni ialah alat yang mengendalikan ataupun memberi arah kepada data untuk pergi ke mana lah.
okey, melalui dalam satu rangkaian ataupun beberapa rangkaian. Maknanya dia router ni akan kira ni macam router ni menunjuk jalan lah ke mana data hendak disampaikan. Okey. Ini secara umum lah. Okey. Dan kalau kita lihat di dalam gambar rejah ni, dia meringkaskan komponen di dalam satu rangkaian yang mudah. Jadi adanya komputer. Jadi ini ialah dua ni adalah klien komputer. Komputer yang digunakan oleh end user macam kita ni. Okey. Dan pada komputer tersebut perlu ada network interface. Okey, ataupun NIC ni, network interface card, iaitu di dalam CPU tu perlu ada komponen yang boleh disambungkan kepada network. Okey, ini untuk yang simple komputer network lah. Maknanya ini komputer yang memerlukan wire lah. Okey, kalau wireless dia lain sikit lah. Okey, tapi untuk komputer yang biasa dia perlukan network interface card. Dan network interface card ni akan berhubungan dengan switch ataupun hub. Jadi switch ni dia mengendalikan point to point, okey, antara satu komputer dan satu komputer lain untuk communicate di dalam satu network, maka memerlukan switch. Jadi switch dia macam macam dia membuka satu talian supaya data ni lalu ke sini. Kemudian dia akan buka laluan yang ini pula untuk data ke sini pergi ke komputer ni. Tapi bila komputer ni hendak hantar data, dia akan switch ni akan berperanan untuk membuka arah lain pula untuk data bergerak ke sini, dan membuka arah lain pula supaya data boleh pergi ke sini lah contohnya. Jadi switch dia mengendalikan point to point antara komputer, hubungan antara komputer dengan komputer di dalam satu network. Okey. Kemudian ada switch lain pula. Kemudian ada satu server. Jadi dalam server ni server juga perlu kepada network interface card, tetapi dalam server ni ada network operating system yang mengendalikan, yang memberi arahan lah, yang manage switch ni untuk menjalankan fungsi fizikal dia. Maka perlu kepada network operating system yang berada di dalam server. Kemudian ada ni router. Router ni dia seperti switch juga, dia boleh mengarahkan, tetapi lebih lagi daripada switch, dia boleh mengarahkan data untuk pergi multiple networks. Kalau switch ni dalam satu network saja, tapi untuk router ni dia boleh mengarahkan data across multiple networks. Jadi untuk dia membawa, apabila komputer-komputer ni hendak akses kepada internet, untuk dia sampai kepada server dia perlu pada switch, tetapi untuk dia boleh masuk ke internet dia maka memerlukan router, sebab membawa data keluar daripada network dan pergi kepada, jadi memerlukan router. Jadi biasanya kalau kita di dalam rumah kita nak dapatkan internet, jadi sebenarnya kita perlu pada modem dan juga router lah. Okey, dalam gambar rajah ni dia tak tunjukkan modem, tapi modem juga diperlukan untuk menukar data, sebab kalau dia pergi melalui internet, kalau dia nak hendak pergi ke internet, maka dia perlu melalui rangkaian komunikasi. Okey, maka dia perlu pada modem. Mungkin di gambar rajah ini dia tak tunjukkan perkeperluan kepada modem, sebab dia tak mungkin melalui network yang bukan talian komunikasi yang biasalah, mungkin komputer network ya. Okey. Jadi tadi kita tengok yang rangkaian komputer yang simple, yang mudah, tapi kalau dalam organisasi yang besar, maka dia memerlukan memerlukan banyak network yang kecil, dan network dalam syarikat yang besar juga dia ada macam-macam bentuk lah. Okay. So pertama ni dia ada hundreds of local area networks. Okay, macam gambar rajah tadi ialah local area network, tapi dalam organisasi yang besar memerlukan beberapa banyak local area network. Kemudian memerlukan beberapa server besar. Okey, antara ni ialah website server. Jadi ini ialah server untuk menyimpan pages untuk dipaparkan dalam website. Kemudian ada ni corporate intranet and extranet server. Jadi kalau corporate intranet server, dia server yang mengendalikan network di dalam organisasi, tetapi network tersebut juga membenarkan
akses ke internet. Kemudian extranet pula ialah apabila organisasi berhubung dengan satu organisasi lain, ke dalam apabila satu sistem di dalam satu organisasi memerlukan akses kepada satu sistem lain di dalam organisasi lain, maka mereka menggunakan extranet. Kemudian adanya server untuk menyimpan backhand system. Jadi kalau server yang menyimpan backhand system ni, kalau dalam konteks UKM kita boleh anggaplah sistem yang ataupun server yang menyimpan database berkenaan dengan pelajar contohnya. Okay. Kemudian di dalam organisasi yang besar juga ada mobile wireless LAN. Jadi kalau macam seperti di UKM lah, dan anda masuk di UKM, di banyak tempat adanya Wi-Fi point yang akan menggunakan ISP, Internet Service Provider, yang dilanggan oleh UKM. Jadi organisasi juga menyediakan Wi-Fi network supaya pengguna di situ boleh mendapat akses kepada internet melalui langganan organisasi tersebut. Selain daripada itu, secara aplikasinya di dalam organisasi ada menggunakan video conferencing system. Okey, jadi sekarang ni zaman lockdown ni, maka kita memang tak lari daripada video conferencing system, dan anda pun memang menggunakannya hari-hari. Okey. Dan kita berfungsi sebagai satu organisasi. Iaitu kita adalah organisasi UKM, kan, sama ada pelajar ataupun pensyarah, tetapi untuk kita menjalankan aktiviti kita memerlukan video conference system. Jadi di dalam organisasi besar memang ini perlu dilakukanlah, khususnya dalam keadaan sekarang ni. Kemudian ada dalam organisasi adanya telefon network yang biasanya terpisah daripada computer networks lah. Okay. Dan wireless cell phones. Okay, jadi ini ialah gambar rajah untuk network rangkaian di dalam organisasi yang lebih kompleks lagi. Jadi mungkin organisasi dia ada dia punya local area network, kan, macam bahagian ini, kan, ada beberapa PC yang bersambung secara wire kepada server dengan yang ini sekali. Tetapi dalam organisasi juga ada wireless network, kan, iaitu dia ada satu Wi-Fi point, dan komputer-komputer boleh masuk ke network organisasi tersebut melalui Wi-Fi point. Okey. Kemudian organisasi juga mempunyai server, okey, dan server mereka connected dengan internet service provider, maknanya supaya orang daripada luar boleh dapat akses kepada server-server di dalam organisasi, kan. Jadi contohnya anda sekarang anda nak akses kepada UKM Folio, kan, dan UKM Folio berada di dalam server tertentu di PTM, Pusat Teknologi Maklumat, dan maka anda perlu dapat akses ke internet, dan internet tu akan akhirnya bawa kepada internet service provider UKM, dan akan terus dibawa ke server UKM. Okey. Maknanya anda berada di sini, contohnya anda mungkin sekarang berada di rumah menggunakan mobile Wi-Fi network, mungkin anda menggunakan Wi-Fi di rumah anda, dan ataupun menggunakan wireless internet service provider, mungkin anda menggunakan mobile data, okey, daripada handphone anda, dapat akses ke internet, dan daripada situ dia akan bawa ke server UKM. Kemudian ada telefon sistem yang biasanya telefon sistem di dalam organisasi ni dia terpisah daripada dia punya yang internet ataupun computer network. Jadi contohnya di UKM sendiri pun ada dia punya own telefon sistem, yang kalau kita nak pergi, kita telefon UKM punya hunting line, kita telefon 89215555. Nah, itu akan pergi kepada dia punya telefon sistem, dan telefon sistem ni tidak berkait dengan network. Dia adalah terpisah, tetapi di dalam tu dia ada network dia sendiri. Jadi contohnya anda telefon nombor 89215555, lepas tu anda beritahu anda nak hubungi Fakulti Ekonomi, dan maka operator UKM akan sambungkan anda ke
Fakulti Ekonomi. Kemudian anda sampai Fakulti Ekonomi, anda beritahu anda nak tanya tentang kursus, maka mereka sambungkan ke kerani yang menjaga program Prasiswazah. Jadi yang itu pun disambungkan. Jadi dia telefon network pun ada dia punya own network lah. Okay. Jadi juga asas kepada network ni ialah client server computing, dan client server computing kita ada dah pernah sebut dalam kuliah sebelum ini. Jadi dalam client server computing ni maknanya ada satu komputer yang akan jadi client dan ada satu komputer akan jadi server, dan mungkin ada pihak-pihak tertentu, komputer-komputer tertentu yang berada di tengah lah. Okey, termasuklah juga network server. Dan internet merupakan largest implementation of client server computing. Jadi sebenarnya internet tu adalah satu bentuk client server, tapi of course ni ialah internet adalah client server computing yang paling ekstensif lah kan, yang paling ekstensif. Okey. Jadi antara asas lagi kepada rangkaian ni ialah data tu. Kan, bila data hendak disampaikan through internet, through the network, data hendak disampaikan melalui network, maka data tersebut akan melalui konsep yang dipanggil sebagai packet switching. Okey, iaitu memecahkan ataupun membahagikan data tersebut, data dalam bentuk digital message tu kepada paket-paket yang kecil. Okey, kenapa dia perlu dibahagikan kepada paket yang kecil? Sebab bila benda tu lebih kecil lagi, maka lebih mudah dia untuk melalui apa-apa medium lah. Okey, berbanding dengan kalau paket tersebut paket yang besar. Jadi dia akan dipecahkan kepada paket-paket yang kecil, kemudian apabila disampai ke destinasi, maka dia akan dicantumkan kembali supaya jadi data yang asal, dan data yang asal tu boleh dibaca lah oleh device ataupun komputer yang di tempat destinasi. Okay. Jadi dia beritahu sini packet switching more efficiently use of networks communication capacity. Jadi maknanya walaupun talian komunikasi yang sangat ni, walaupun katakan tidak ada broadband, tetapi oleh kerana data telah dipecahkan secara kecil-kecil, maknanya data tu tersebut masih boleh lalu walaupun mungkin lambat sikit. Okey, tapi masih boleh lalu berbanding dengan kalau data tu data yang besar lah. Okey, jadi ini sedikit gambar rajah tentang packet switching, iaitu ini adalah contoh data. Okey, dan pada data tersebut ada packet number dan ada message number dan ada destination dan juga message dia. Jadi kita ada message dan kita kena ada dia punya message number, maknanya dia punya ID lah kan, dan juga kita kena ada packet number dan kita kena ada maklumat destinasi. Jadi apabila di tempat source ataupun di tempat asalnya, maka data ni dipecahkan kepada paket-paket yang kecil kan, tapi setiap paket tu adalah dia punya packet number, message number dan destination. Maknanya ada kat sini ada macam dibahagi kepada 3 paket. Bila dia dihantar, masing-masing paket ni akan melalui node yang berbeza. Ini node, setiap bulat ni dipanggil node, iaitu ini macam perantara lah kan, device perantara. Ni mungkin satu komputer, ni mungkin satu komputer lain, ni mungkin satu komputer lain atau server. Okey, dan setiap paket ni akan melalui different routes, akan melalui jalan-jalan yang berbeza, tetapi bila sampai ke destinasi, dia akan dicantumkan kembali kan, dan boleh dibaca oleh device yang satu lagi. So ini ialah konsep packet switching. Okey. Dan untuk data tersebut boleh disampaikan, dan setiap device tersebut memahami apa yang hendak dibuat dengan data tersebut, maka adanya TCP ataupun protokol lah kan, transfer protokol, internet protokol. Jadi dengan protokol inilah yang standardize ataupun memberi arahan ataupun peraturan untuk bagaimana data tu hendak disampaikan. Okey. Jadi di sini dia beritahu ada TCP/IP ni ada 4 layer: application layer, transport layer, internet layer, network interface layer. Dan ini sedikit
gambar rajah ni lah kan, daripada komputer kepada di dalam aplikasi, kemudian dipindah ke transport punya layer kan, internet layer, kemudian network interface layer. Jadi apabila data hendak disampaikan, maka dia akan melalui rangkaian, dan rangkaian ni pula ada sama ada menggunakan signal digital ataupun signal analog. Jadi di sinilah perlunya pada modem. Okey. Maknanya kalau komputer berhubung dalam network yang sama ataupun across multiple local area networks, tetapi semuanya menggunakan komputer punya network semata-mata, maka biasanya tak perlu pada modem, sebab tidak perlu ditukarkan antara signal digital dan analog, sebab komputer menggunakan signal digital. Tetapi modem digunakan untuk menukarkan kepada signal analog kerana apabila sahaja hendak keluar daripada data, hendak dikeluarkan ataupun nak akses kepada data di luar daripada organisasi, dia akan memerlukan talian komunikasi yang sedia ada. Okey, dan talian komunikasi yang sedia ada, yang telah tersedia ada dan yang ekstensif ialah talian telefon. Okey. Maknanya sebelum ada ni internet, memang talian telefon dah lama dah ada kan. Jadi dia menggunakan talian telefon, tetapi talian telefon ni adalah menggunakan signal analog. Jadi perlunya modem untuk menukarkan data daripada digital kepada analog supaya ia boleh melalui talian komunikasi yang sedia ada. Okey. Tadi kita ada mention tentang local area network, kemudian jadi adalah campus area network pun penggunaan spesifik peer-to-peer topologis ni akan menunjukkan sedikit gambar rajah tentang dia punya basic konsep dalam local area network lah. Yang lebih besar lagi dipanggil wide area network ataupun metropolitan area network. Okay, jadi ni modem tadi. So bila kita sebut modem, satu komputer dia menggunakan signal digital, kemudian melalui modem akan tukarkan kepada signal analog, dan melalui signal analog boleh disampaikan melalui talian komunikasi biasa, talian telefon. Kemudian bila dia sampai kepada modem yang satu lagi, maka akan ditukar kepada signal digital. Okey. Ini ialah network topology. Jadi bila dalam local area network, bagaimana komputer-komputer dihubungkan, ya? Jadi dia ada dia punya skema dia ataupun dia punya architecture dia. Okey. Satu architecture ialah bentuk star topology, iaitu ada satu server ada satu server, dan setiap komputer di dalam network tersebut akan dihubungkan secara direct dengan server. Mungkin di sini ada talian lah, ataupun ada kabel. Okey. So ada kabel, setiap komputer berhubung direct dengan server. Jadi server mengendalikan the whole traffic. Jadi semua ada dedicated line dengan server. Server akan mengendalikan. Kalau satu komputer di sini nak menyampaikan maklumat ke sini, maka dia akan perlu pergi pada server dulu, dan server akan hantar kepada komputer sini lah. Satu bentuk topologi local area network yang lain ialah ring topology, iaitu dia berbentuk macam ring macam ni. Dia tidak ada satu centralized server, sebaliknya setiap komputer dia akan dihubungkan dengan dua komputer lain di komputer sebelah. Jadi dia perlu line kepada komputer ini perlu line kepada komputer ini, dan seterusnya lah. Jadi kalau komputer ataupun maklumat hendak disampaikan antara komputer, maka dia perlu melalui beberapa komputer lain sebelum dia sampai kepada destinasi dia. Contohnya kalau maklumat komputer ni nak sampaikan maklumat ke sini, dia perlu melalui beberapa banyak komputer. Kalau ring ni lebih besar, maka lebih jauh lah dia kena pergi. Maka sebenarnya maknanya seolah-olah ring topology ni lebih lambat lah kan, dia jauh lagi dia kena pergi. Banyak komputer lagi dia perlu interfere lah, dia perlu lalui. Jadi maklumat dia mungkin less private lah berbanding dengan star topology.
Maknanya star topology ni kalau lebih banyak komputer maka akan lebih banyak line, tetapi untuk satu komputer sampaikan data kepada satu komputer lain, dia hanya perlu hantar kepada server dan server akan terus hantar kepada satu komputer lagi. Maknanya hanya satu perantara, iaitu server. Tetapi dalam ring topology lebih banyak lagi komputer, maka lebih banyak lagi perantara, lebih lambat lagi data akan sampai. Tetapi dalam ring topology ni mungkin lebih murah daripada star topology sebab kita perlu less cable. Okay. Maknanya dari segi distance cable lah, maknanya kita hanya perlu sambung ke komputer yang dekat dengan kita. Komputer ini perlu disambungkan kepada komputer yang dekat dengan dia. Tetapi kalau star topology ni, kalau komputer adalah berjauhan daripada server, dia masih memerlukan kabel yang panjang untuk komputer tersebut bersambung dengan server. Satu lagi ialah bus topology, iaitu setiap komputer akan bersambung dengan satu central line, ataupun dalam konsep lebih fizikal mungkin disambungkan kepada hub. Jadi setiap komputer disambung kepada hub. Jadi kalau kita nak tambah device, kita hanya tambah satu line daripada komputer tersebut kepada hub sahaja, kan? Dan tidak perlu sambung kepada server lah, kan? As long as hub tersebut ada line kepada server, komputer hanya perlu sambung kepada hub. Dan yang ini yang lebih versatile, lebih mudah untuk tambah komputer, kan? Begitulah. Okay. Dari segi apakah medium yang digunakan untuk menyampaikan data tu, jadi yang secara asasnya yang berbentuk wayar lah. Okay, yang berbentuk wayar. Antara ni ialah twisted wire yang biasanya disambungkan ke modem. Jadi twisted wire ni, kalau anda berada di rumah dan di rumah anda ada telefon biasa, okay, yang biasa juga disebut sebagai landline, anda lihat daripada telefon tersebut sambung ke, kalau anda separate daripada internet, biasanya talian telefon tu tersebut terus sambung ke dinding, dan dinding tu adalah penyambungannya daripada rumah anda ke tiang telefon di luar rumah. Okey. Jadi biasanya kabel yang digunakan di situ ialah twisted wire. Kemudian ada kabel coaxial cable, iaitu kabel yang lebih besar lagi. Okey, kabel yang lebih tebal. Dan biasanya coaxial cable ni dia lebih secure lah. Okey. Dia punya enclosure dia lebih tebal dan dia lebih lebih kuat lah, lebih kukuh. Kemudian fiber optics ni dia adalah kabel untuk menyampaikan cahaya. Maknanya data tersebut data tersebut disampaikan melalui cahaya, instead of electrical punya impulse. Okay. Kemudian jadi kalau cahaya maka dia perlu kepada kabel yang spesifik kabel supaya cahaya tu boleh di bend lah, dibentukkan ataupun dialurkan. Tetapi satu lagi, kalau ini adalah wire, kalau tidak berwayar maka dia adalah wireless transmission lah, melalui microwave, satellite, selular, telefon lah. Okay. Dan antara spesifikasi bila kita sebut tentang media ni, media mana yang digunakan, yang pentingnya ialah dia punya hertz dan bandwidth. Bandwidth ni iaitu berapa lebar. Maknanya kalau bandwidth ni, kalau kita tengok kat highway, dia melibatkan berapa lane highway. Highway tu berapa lorong. Jadi itu menggambarkan bandwidth. Hertz ni pula ialah, kalau kita nak kata, ialah dia dalam untuk setiap lorong tu berapa laju kereta boleh laju, boleh jalan lah. Kalau kita gunakan perbandingan highway. Okey, maknanya kalau dua-dua tu lebih tinggi, lebih bagus lah. Satu ialah dari segi kelajuan, kedua ialah dari segi berapa lebar
jalan tersebut. Lebih lebar maka lebih banyak kereta, dan kalau lebih laju maka lebih banyak kereta boleh lepas dalam dalam satu masa. Okey, ini ialah contoh bagaimana organisasi menyampaikan data melalui berbagai medium. Jadi mungkin satu kapal eksplorasi maka dia akan ada pemancar daripada kapal, dan maklumat tersebut, data tersebut dihantar secara wireless kepada satelit, dan satelit pula akan memancarkan kembali data tersebut ke ground. Okey, jadi dan di situ mungkin ada wire, ada melalui talian telefon dan sebagainya untuk sampai ke HQ. Jadi daripada satu sumber kepada destinasi akan melalui pelbagai telecommunication media.